Dewan sekalian, tahukah anda ketika Disember 2019, kita hanya melihat virus corona ini ibarat satu sel kanser yang mungkin boleh sahaja untuk kita rawat isunya. Isu mengenai penyebaran dan juga berita palsu yang boleh untuk menimbulkan panik umum buat kita semua. Namun, pada Januari 2020, sebelum kita masuk ke tahun Februari 2020, tahukah anda bagaimana virus corona ini telah pun tular dan juga merebak sehingga ke seantero dunia termasuklah Malaysia. Maka warga Dewan sekalian, sel yang kita ingatkan boleh untuk kita hadapi ini sebenarnya sedang menjangkiti kita. Sebab itulah di perwakilan kerajaan kami menggagaskan satu usul. Apabila melihatkan kepada pandemik isu virus corona ini, kami berhasrat untuk sama-sama berbincang dengan perwakilan pembangkang, iaitu Dewan ini percaya virus corona 2 titik bertindih. Kita sebenarnya perlukan akta anti berita tidak benar. Pertama sekali saya ingin berkongsi berkenaan dengan frasa virus corona warga Dewan sekalian. Tahukah anda setakat hari ini sebanyak 37,160 kes telah pun dilaporkan ke WHO yang melibatkan 25 buah negara termasuklah Malaysia. Ianya merupakan satu wabak yang bermula di Wuhan, China dan telah merebak kepada beberapa buah negara termasuklah Hong Kong, Korea Selatan, Jepun, Amerika Syarikat, Taiwan, Thailand dan termasuklah Malaysia warga Dewan sekalian. Dan setakat 9 hari bulan Februari 2020, sebanyak 16 kes telah pun tercatat yang melibatkan negara Malaysia berdasarkan laporan situasi novel coronavirus World Health Organization. Dan tahukah anda, wabak ini telah mengakibatkan panik umum akibat daripada ancaman nyawa yang boleh untuk memberikan kesan kepada respon masyarakat yang menekan kerajaan untuk bertindak supaya mereka dilindungi daripada penyebaran virus ini warga Dewan sekalian. Maka warga Dewan sekalian, kita perlu untuk bersetuju dalam Dewan Perdebatan apabila World Health Organization telah mengumumkan wabak virus corona ini sebagai satu pandemik antarabangsa. Keadaan sudah pun parah warga Dewan sekalian. Itu yang pertama. Yang kedua berkaitan dengan berita palsu. Saya suka untuk berkongsi kepada anda definisi berita palsu yang telah pun diketengahkan dalam media challenges adalah satu bentuk berita yang tidak berautoriti dan boleh untuk menimbulkan panik umum warga Dewan sekalian, sama seperti yang ada di negara Filipina contohnya. Sebelum ini, kita telah pun melaksanakan akta anti berita tidak benar untuk mengatasi isu-isu berita palsu. Namun telah pun dimasukkan pada tahun 2018 warga Dewan sekalian, bagaimana pemalsuan ini selari dengan kenyataan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang menyatakan bahawa Malaysia boleh untuk menangani hal ini dengan ada entiti sedia ada, iaitu SKMM. Apabila SKMM inilah yang boleh untuk menentusahkan sesuatu berita palsu ataupun tidak. Namun warga Dewan sekalian, tahukah anda berita palsu semasa kini masih lagi tiada kawalan apabila ada dua kelemahan. Pertama adalah apabila berita palsu disebarkan, tiada perlibatan daripada arahan mana-mana kementerian yang pakar untuk mengarahkan supaya kenyataan tersebut diturunkan. Dan yang kedua, dengan mekanisme yang diperkenalkan oleh SKMM ini, kita memerlukan prosedur yang lama untuk pembuktian kesalahan berita palsu ini. Oleh itu, akta anti berita tidak benar yang diperkenalkan di perwakilan kerajaan pada hari ini bukanlah mengulangi sejarah yang lampau, namun kami memperkenalkan model baru berdasarkan persidangan Sekretariat Entiti Ketiga warga Dewan sekalian, di mana ianya memiliki 3 jenis tuntutan. Pertama, ianya berdasarkan arahan kementerian yang untuk menurunkan dan meminta kenyataan minta maaf dimuat naik dan juga kenyataan penafian dimuat naik oleh pesalah. Dan yang kedua, ianya bersifat pantas, tidak memerlukan prosedur mahkamah. Dan yang ketiga, hukumannya bersifat kemasyarakatan, iaitu mendidik warga Dewan sekalian. Dengan kaedah ini, akhirnya memberi pengaruh kepada pemahaman masyarakat bahawa berita yang telah disebarkan itu adalah berita tidak benar. Dan tindakan ini boleh memberikan kesan yang cukup besar kepada 3 pemegang taruh, iaitu pertama, masyarakat untuk mereka menghentikan penyebaran berita palsu dengan pantas. Yang kedua, kaki tangan awam supaya mereka tidak didesak untuk menjawab isu-isu berkaitan dengan berita palsu. Dan ketiga, kerajaan untuk melicinkan tadbir urus mereka. Oleh itu, rumusan untuk membuktikan keadaan keperluan pada hari ini, perwakilan kerajaan akan bukti
sekalian, bagaimana dengan adanya model baru Akta Anti Berita Tidak Benar ini? Kita boleh mencapai yang pertama, mengelakkan panik umum, dan yang kedua, melicinkan pengurusan awam. Dan di perwakilan mereka perlu buktikan dalam keadaan semasa sekarang pun sudah cukup baik, dan akhirnya kita masih lagi boleh untuk meminimumkan penyebaran berita palsu ini, warga dewan sekalian. Sebelum saya masuk hujah, sila satu. Yang berhormat, dalam keadaan anda sibuk dan mempercepatkan prosiding, tapi segala bentuk maklumat sama ada pendapat, perspektif yang berbeza anda anggap sebagai berita palsu, adakah itu satu keadaan yang baik? Ini adalah satu keadaan yang baik. Sebab apa? Kita mengarahkan untuk kenyataan ini diturunkan serta-merta. Tidak bermakna tidak akan berlaku siasatan selepas itu. Jika didapati bahawa berita itu adalah berita yang benar, tidak ada masalah untuk dibuat naik semula, warga dewan sekalian. Cumanya, untuk langkah kawalan, kita turunkan serta-merta. Tetapi pembuktian selepas siasatan, benar ataupun salah, akan memberikan kesan kepada tindakan memuat naik ataupun tidak selepas itu, warga dewan sekalian. Hujah pertama, saya ingin ceritakan kepada anda bagaimana kita boleh mengelakkan panik umum. Tahukah anda mekanisme semasa sekarang, iaitu dengan kita mengadakan penafian-penafian di portal-portal kementerian dan juga di laman Instagram, contohnya Kementerian Kesihatan Malaysia, seperti penafian oleh pihak KPJ Seremban Coronavirus melalui notis bertulis dalam Instagram Kementerian Pendidikan Malaysia, contohnya dalam isu dakwaan terhadap pesakit coronavirus sedang dirawat di KPJ Seremban ini tidak berkesan. Sebab apa? Walaupun kenyataan ini telah pun dibuat naik, penafian telah pun dilakukan secara maklum balas ini, warga dewan sekalian, masih lagi berlaku isu panik umum apabila di kawasan yang sama. Tahukah anda bagaimana tersebarnya kisah mengenai seorang Allahyarham Nur Izzah Izzati berusia 20 tahun yang dikatakan meninggal dunia akibat serangan coronavirus, warga dewan sekalian? Dan anda tahu ataupun tidak, sebenarnya setelah disahkan beliau sebenarnya meninggal mengejut di Hospital Tengku Angkuan Rahimah. Dan anda tahu ataupun tidak, perkara inilah yang ingin kita atasi dengan menggunakan berita Akta Anti Berita Tidak Benar. Mohon untuk terus mencadang. Terima kasih kepada Perdana Menteri. Ini saya menjemput Ketua Pembangkang untuk meneruskan perbahasan. Minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua Dewan, Barisan Kerajaan, Pembangkang, warga Dewan yang bersidang bersama hari ini. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, usul gagasan sahabat Perdana Menteri hari ini, virus corona, kita sebenarnya perlukan Akta Anti Berita Tidak Benar. Tuan Yang di-Pertua, lazim perdebatan seperti biasa, saya selaku yang pertama, mari sama-sama kita analisis terlebih dahulu pembentangan konsep yang dibentangkan oleh Datuk Zulaikha hari ini. Tuan Yang di-Pertua, pertama Tuan Yang di-Pertua, apabila hari ini dalam keadaan cadangan Akta Anti Berita Tidak Benar yang mereka cadangkan di perwakilan kerajaan hari ini, cadangan mereka, kata mereka, kita tidak mahu mengulangi kesilapan yang sama Tuan Yang di-Pertua. Tapi kita dengar baik-baik apa cadangan baharu mereka, di mana berita palsu yang akan dikenakan tindakan adalah berita yang tidak berautoriti. Tuan Yang di-Pertua, dalam keadaan termak ini menunjukkan bahawa berita palsu cadangan mereka ini lebih longgar berbanding berita palsu yang lama. Tuan Yang di-Pertua, sebab apa? Berkenaan virus-virus corona boleh menjadi satu pendapat yang boleh untuk kita gunakan untuk membasmi coronavirus dan sebagainya. Adakah ini juga kita ingin turunkan daripada blog-blog dan sebagainya, Tuan Yang di-Pertua? Itu yang pertama. Yang kedua, Tuan Yang di-Pertua, apabila hari ini 3 jenis tuntutan dalam berita palsu yang mereka ingin bawakan. Pertama, arahan kementerian. Kedua, pantas kerana tidak mempunyai prosiding mahkamah. Dan yang ketiga, hukuman kemasyarakatan yang akhirnya kata
mereka boleh memberi pengaruh kepada masyarakat. Persoalan saya yang pertama hari ini Tuan Yang di-Pertua, bagaimana anda kenakan tindakan hukuman berbentuk kemasyarakatan kepada pesalah, akhirnya orang lain yang baca berita tersebut perkara ini tidak jelas dalam Dewan Perdebatan untuk dibuktikan Tuan Yang di-Pertua Dewan. Akhirnya Tuan Yang di-Pertua, cadangan berita palsu yang dibawa di perwakilan kerajaan hari ini bukan setakat mengulangi kesilapan tetapi membawa perkara yang lebih teruk dalam Dewan Perdebatan Tuan Yang di-Pertua, dan saya akan tunjukkan kepada anda kelemahan berita palsu yang dicadangkan ini dalam hujah sebentar nanti. Seterusnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam kes kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua, kalau anda dengar baik-baik hujah pertama berkenaan mengelakkan panik umum Tuan Yang di-Pertua dalam isu adik Izzah Izzati ini, warga Dewan sekalian, saya turut bersimpati di mana adik ini telah meninggal dunia, tetapi katanya disebabkan coronavirus, rupa-rupanya bukan Tuan Yang di-Pertua. Pernah anda dengar isu ini telah menimbulkan panic attack kepada masyarakat? Satu, tidak. Kedua, dalam isu ini Tuan Yang di-Pertua, sebenarnya dalam isu ini apabila adik Izzah Izzati ini telah pun meninggal dunia, keterangan telah pun dilakukan bahawa perkara ini bukanlah disebabkan oleh coronavirus pun Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan daripada keterangan-keterangan ini masyarakat dapat untuk melihat kembali isu ini dan tidak pun menimbulkan panic attack dalam kalangan masyarakat kita Tuan Yang di-Pertua. Dia kata keseluruhan konsep dan juga hujah di perwakilan kerajaan mereka tidak pernah tunjukkan kepada kita bagaimana cadangan baru mereka ini kononnya dapat mengelakkan panic attack dalam isu coronavirus ini Tuan Yang di-Pertua. Dan seterusnya saya ingin tegur beberapa perkara di perwakilan kerajaan. Ada sebab kenapa kepala usul hari ini coronavirus Tuan Yang di-Pertua. Sebab hari ini dalam kita melihat isu coronavirus ini, kita inginkan penyampaian maklumat yang cepat dan juga terus, kerana isu coronavirus ini adalah seperti yang dipersetujui, isu yang membawa kepada panic attack dan sebagainya Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu dalam keadaan kita nak sampaikan maklumat secara cepat dan terus ini, bagaimana dengan mekanisme anda yang menghalang penyampaian maklumat secara terus diturunkan daripada blok-blok ini dapat coronavirus ini Tuan Yang di-Pertua. Pada akhirnya mereka tidak dapat memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Sebelum saya Kalau kita buat akta ni pun berita disebarkan dengan cepat dan terus sebab media dia masih sama. Pertama, kedua, respon berkenaan dengan isu mekanisme kami. Yang berhormat, pada hari ini berita tidak dapat disebarkan secara cepat dan terus kepada masyarakat sebab mekanisme anda adalah ingin menurunkan secara terus berita yang tidak berautoritas. Baru saja seorang doktor mengeluarkan artikel terus diturunkan dan tidak boleh dibaca oleh orang ramai tentang kaedah-kaedah mengelakkan penyebaran virus corona. Contohnya Tuan Yang di-Pertua, saya boleh buktikan kelemahan cadangan ini dalam hujah pertama. Saya akan tunjukkan kepada anda virus corona, kita sebenarnya tidak perlukan akta anti berita tidak benar. Melihatkan kepada analisis ketidakperluan terhadap akta anti berita tidak benar ini. Pertama, saya akan buktikan kelemahan akta anti berita tidak benar ini, warga Dewan sekalian. Apakah kelemahannya Tuan Yang di-Pertua? Di mana cadangan perwakilan kerajaan yang membuka skop ruang yang terlampau luas dan juga samar, di mana kita tidak dapat untuk menentusahkan sama ada berita ini benar ataupun tidak benar, palsu ataupun separuh palsu Tuan Yang di-Pertua. Kesannya hari ini Tuan Yang di-Pertua, bagaimana kita dapat lihat contohnya berkaitan berita-berita yang berkaitan dengan pandangan peribadi seperti contoh dan doktrin agama dan juga teori baru yang membawa kepada perspektif baru seseorang Tuan Yang di-Pertua. Adakah ini juga dikatakan sebagai berita palsu? Kesannya kalau kita kaitkan dengan isu coronavirus Tuan Yang di-Pertua, ada juga teori-teori dan pandangan daripada golongan intelektual yang dikeluarkan dari isu coronavirus ini Tuan Yang di-Pertua. Adakah mereka ini juga menyebarkan berita palsu? Saya boleh buktikan kepada anda di Thailand hari ini mereka ada Fake News Act 1968, di mana Fake News Act ini juga mempunyai masalah yang sama apabila takrifan terhadap berita palsu mereka adalah samar dan juga luas Tuan Yang di-Pertua, menyebabkan hari ini pandangan seorang doktor perubatan iaitu Dr. Ankla Venner berkaitan dengan cara penyebaran
virus novel, iaitu salah satu keluarga daripada coronavirus itu sendiri yang telah pun mengeluarkan pendapat disunting di dalam blog Thailand Health dengan izin Tuan Yang di-Pertua. Artikel ini terpaksa diturunkan secara terus daripada blog Thailand Health ini dan dikenakan tindakan di bawah Fake News Act ini, warga dewan sekalian. Sedangkan doktor ini hanya mengeluarkan pandangan bagaimana cara untuk kita mengelakkan daripada terkena virus novel ini, Tuan Yang di-Pertua. Akhirnya, kesannya adalah kepada masyarakat, kita seumpama menyekat penyebaran maklumat secara cepat dan terus, Tuan Yang di-Pertua. Maka rangkumannya saya telah tunjukkan kepada anda kelemahan akta cadangan ini, dan yang kedua sebentar nanti akan sambungkan kepada anda. Dalam keadaan ini, apakah solusi untuk kita menjaga penyebaran berita palsu ini, Tuan Yang di-Pertua? Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih Ketua Pembangkang. Ini saya menjemput Timbalan Perdana Menteri untuk membahaskan usul ini. Hadirin dan hadirat sekalian, saya kira perwakilan pembangkang ini bukan berdebat pada hari Ahad Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab hari ini Tuan Yang di-Pertua Dewan, hari ini kalau kita dengarlah kes perwakilan pembangkang, seolah-olah mereka berdebat pada masa kita masih lagi belum memansuhkan Akta Anti Berita Tidak Benar yang dahulu Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itulah muncul perkara-perkara seperti contohnya akta ini lebih longgar katanya Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab apa? Kami memfokuskan kepada berita-berita yang tidak berautoriti. Sebab itulah Tuan Yang di-Pertua Dewan, ketika ini kami cadangkan perkara ini autoriti itu ditentukan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan di akhirnya kita boleh menentukan sama ada berita ini berita yang palsu ataupun berita yang tidak, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu di akhirnya Tuan Yang di-Pertua Dewan, cadangan Akta Anti Berita Palsu yang kami bawakan hari ini adalah lebih baik berbanding apa yang anda fikirkan hari ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kedua, Tuan Yang di-Pertua, pertikaian mereka bagaimana kita ingin memupuk kesedaran dengan hanya kita menurunkan berita-berita palsu ini, Tuan Yang di-Pertua. Sebab itu Datuk Syafiqah, dengar elok-elok apa kata Datuk Ika ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu cadangan kami ialah sesiapa sahaja yang didapati melakukan berita palsu ini, Tuan Yang di-Pertua, perlu untuk mengklarifikasikan perkara tersebut kepada umum, Tuan Yang di-Pertua. Dan di akhirnya apabila kita menunjukkan perkara ini, akhirnya Tuan Yang di-Pertua, kita boleh untuk memupuk kesedaran tersebut, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Ketiga, Tuan Yang di-Pertua Dewan, katanya hari ini kerisauan mereka adalah kita nak berita lebih cepat sampai. Mesej moral pertama mereka adalah, oh biar sahaja orang sebar berita palsu asalkan benda itu cepat sampai kepada umum, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, kalau anda naklah berita-berita ini dengan lebih cepat dan tepat, Tuan Yang di-Pertua, media hari ini masih lagi menyampaikan berita-berita yang lebih baik dan benar untuk kita percayai, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sebab itu, tengoklah berita sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Kalau nak tahu pasal coronavirus ini, mudah sahaja, Tuan Yang di-Pertua. Dan hujah pertama perwakilan kerajaan pembangkang hari ini, bagaimana mereka menunjukkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Akta Anti Berita Tidak Benar ini. Katanya hari ini, oh dengan cadangan ini kita tidak dapat untuk menentusahkan berita itu benar ataupun palsu, hadirin dan hadirat sekalian. Pertama, ini adalah berkaitan dengan isu definisi Akta Anti Berita Palsu yang sudah pun kita mansuhkan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Pun begitu, kehadiran kerajaan hari ini kami mencadangkan bagaimana hari ini, Tuan Yang di-Pertua, berita-berita yang dikeluarkan itu akhirnya akan ditentusahkan oleh kementerian sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya, Kementerian Kesihatan, mereka akan menentukan perkara itu benar ataupun tidak. Jika tidak, mereka akan turunkan sahaja, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Itu sahaja, Tuan Yang di-Pertua. Jadi saya kira perkara ini kelemahan ataupun tidaklah, Tuan Yang di-Pertua. Inilah satu kebaikan dalam cadangan yang kami nyatakan, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi saya kira rumusannya, perwakilan pembangkang hari ini masih lagi tidak mahu untuk berdebat dengan perwakilan kerajaan berkenaan dengan cadangan yang baru ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Baiklah, sebelum saya masuk ke dalam hujah kedua kerajaan saja, Muhammad, anda kata media dah cukup baik menyebarkan berita-berita yang betul. Kenapa
Kenapa anda nak lagi hantar berita palsu ni? Inilah masalah fahaman media anda, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya boleh cerita bagaimana hari ini berita-berita yang ada dekat luar TV dan sebagainya, radio ada sahaja menyebarkan berita-berita yang bagus dan tepat berkenaan dengan coronavirus ini, Tuan Yang di-Pertua. Malah Twitter Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri sentiasa update tentang perkara-perkara ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tak ada masalah kalau anda nak tahu tentang berita. Baiklah Tuan Yang di-Pertua, hujah kedua, kita akan melicinkan urusan kerajaan. Rumusan awal dalam hujah ini, saya akan tunjukkan bagaimana penyebaran berita palsu yang sangat pantas telah mengganggu urusan kerajaan dalam menyelesaikan isu berkaitan dengan coronavirus, serta bagaimana cadangan ini akan meminimumkan penyebaran dan meningkatkan efisiensi pentadbiran Tuan Yang di-Pertua Dewan. Tahukah anda, hari ini urusan kerajaan telah pun terganggu dan telah pun meningkat akibat daripada isu coronavirus. Contohnya, mereka terpaksa untuk mengaktifkan sistem penyelidikan. Kedua, perlu untuk menyelesaikan isu corona. Dan ketiga, terpaksa untuk mengkuarantinkan pesakit-pesakit coronavirus ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Namun, akibat ketidakbertanggungjawabaan media yang telah pun menyebarkan isu coronavirus ini, telah mengakibatkan banyak urusan-urusan kerajaan yang telah pun terganggu, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Saya boleh berikan contoh, sewaktu isu coronavirus ini trending di media sosial, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Contohnya, isu kononnya 5 individu baru sahaja pulang daripada Wuhan disyaki menghidap coronavirus dan ditahan di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Tahukah anda, menurut kajian umum, berita-berita yang ini menimbulkan panik telah menyebabkan hampir 60% urusan badan kerajaan tergendala, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Jadi, disebabkan itulah Tuan Yang di-Pertua Dewan, urusan-urusan kerajaan ini telah pun terganggu disebabkan oleh penyebaran berita-berita yang tidak bertanggungjawab. Jadi, bagaimana sebenarnya cadangan kami ini akan mengizinkan urusan kerajaan ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Baiklah, saya ingin membawa anda kita melihat kepada bagaimana negara China menguruskan isu penyebaran berita palsu di negara mereka, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Menurut siaran media National Institute of Health di China, penyebaran berita-berita palsu dan tidak disahkan oleh pihak berkuasa tempatan di wilayah Hubei pada peringkat awal wabak coronavirus ini telah menyebabkan kelumpuhan sistem pentadbiran kerajaan. Akibatnya, 634 pejabat awam melarikan diri meninggalkan wilayah Hubei dan 72 agensi dan pejabat kerajaan telah ditutup, termasuk 13 buah klinik lokal dan tempatan, Tuan Yang di-Pertua. Dan perkara ini telah menyukarkan gerak kerja kerajaan sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dalam memerangi penyakit. Maka, bagaimanakah kesan dan kepada perkara ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan? Setelah WHO mengumumkan bahawa coronavirus ini merupakan international pandemic emergency, China telah mula untuk meminda akta berkenaan dengan berita palsu mereka yang membenarkan kerajaan menurunkan segala berita yang tidak benar di media sosial yang menyebabkan panik kepada orang awam ini, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Dan di akhirnya, tahukah anda, akhirnya kita boleh untuk menenangkan rakyat Wuhan ini sendiri, Tuan Yang di-Pertua Dewan, dan mereka sudah pun kembali kepada Hubei, Tuan Yang di-Pertua Dewan. Maka rumusannya, hujah ini saya tunjukkan kepada anda bagaimana sebenarnya cadangan ini boleh untuk melicinkan urusan pentadbiran, sekaligus kita perlu untuk menerima bahawa kita sebenarnya perlukan akta anti berita tidak benar. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Timbalan Perdana Menteri. Kini saya menjemput Timbalan Ketua Perbankan untuk meneruskan perbahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Warga Dewan sekalian, dalam kita menilai usul hari ini, virus corona, kita sebenarnya perlukan akta anti berita tidak benar. Selaku yang pertama, selaku yang kedua di meja pembangkang, saya akan terus analisis apakah masalah-masalah yang telah pun berlaku di meja kerajaan pada hari ini. Masalah terbesar mereka apabila kes yang dibawakan oleh mereka
Seolah-olah kes mereka berbunyi begini. Demi menyelesaikan panik umum, kita perlukan akta anti berita tidak benar sidang dewan sekalian. Sebab apa yang dibawakan oleh mereka sidang dewan sekalian, seolah-olah dengan akta anti berita tidak benar ini, apa yang kita mahu selesaikan hanyalah tentang panik umum ini sahaja sidang dewan sekalian. Sedangkan apa yang kita perlu nilai dalam dewan perdebatan, bagaimana pada hari ini dalam isu berita palsu yang berlaku tentang virus corona ini sidang dewan sekalian, kita perlu menilai adakah maklumat yang disampaikan kepada masyarakat tentang virus ini masih lagi tersebar dengan cepat dan tepat walaupun ada akta anti berita tidak benar ini sidang dewan sekalian. Dan hari ini saya nak tanyakanlah kepada mereka, panik umum yang berlaku di Malaysia maupun di serata dunia hari ini, adakah disebabkan berita palsu ataupun disebabkan masyarakat kita ada perasaan yang ingin tahu untuk melihat berita-berita terkini tentang virus-virus corona ini sidang dewan sekalian. Sebab apa? Cuba anda bayangkan, kalau anda membuka Twitter hari ini, apa perkara pertama yang anda terfikir apabila melihat berita tentang virus corona? Oh, anda nak tahu apa maklumat terkini, apa update terkini tentang kes-kes virus corona ini. Adakah anda berfikir, betul ke berita ini? Dan terus anda panik sidang dewan sekalian? Tidak. Apabila anda melihat berita tentang adanya virus corona, kes kematian dan sebagainya, inilah keadaan yang membawa kepada panik umum masyarakat hari ini sidang dewan sekalian. Bukannya disebabkan oleh berita-berita palsu sidang dewan sekalian. Dan masalah kedua mereka, apabila mereka kata tentang SKMF pada hari ini boleh menentukan keadaan berita itu benar ataupun tidak, ini menunjukkan keadaan sudah baik di peringkat pertama sidang dewan sekalian. Sebab apa? Dalam keadaan sedia ada, kita tak ada akta anti berita tidak benar. Anda sendiri kata SKMF sudah boleh tentukan berita itu palsu ataupun tidak. Yang anda agung-agungkan sidang dewan sekalian. Pun begitu, apa yang mereka bawakan dalam dewan perdebatan? Kata mereka, akta anti berita tidak benar mereka ini adalah perkara yang baharu kerana mereka sandarkan kepada sekretariat ketiga ini sidang dewan sekalian. Pun begitu, kalau kita teliti betul-betul, apa yang dibawakan ini bukanlah perkara yang baru. Sebab dalam akta anti berita tidak benar yang lama telah berwujud bagaimana syarikat telekomunikasi maupun individu wajib untuk menurunkan berita tidak benar setelah dikenakan hukuman di bawah akta anti berita tidak benar. Maksudnya, di mana keadaan lebih baik seperti yang mereka katakan tentang akta anti berita tidak benar baharu yang mereka bawakan dalam dewan perdebatan hari ini. Dan masalah terbesar mereka iaitu masalah percanggahan dalam kes yang mereka bawakan hari ini sidang dewan sekalian. Mula-mula mereka kata media hari ini sudah pun cukup baik. Contohnya KKM telah memuat naik status terbaharu tentang berita-berita terkini virus corona dan juga masalah-masalah virus corona sidang dewan sekalian. Pun begitu, tiba-tiba mereka kata, oh, keadaan sekarang tidak lagi untuk dapat kita jalankan atau tentukan berita tidak benar tanpa akta anti berita tidak benar ini sidang dewan sekalian. Maksudnya hari ini, adakah anda nak bawakan keadaan-keadaan sudah sedia ada ini sudah baik, ataupun anda ingin katakan kita masih lagi untuk perlukan akta anti berita tidak benar sidang dewan sekalian? Rangkuman kes di meja kerajaan, mereka sebenarnya tidak pun menjawab isu kenapa sebenarnya kita memerlukan akta anti berita tidak benar. Sebab apa? Kami akan tunjukkan kepada anda bagaimana keadaan sedia ada hari ini sudah pun baik untuk menangani isu-isu berkenaan berita palsu, virus corona, seterusnya dapat memberikan maklumat secara terus dan tepat kepada masyarakat tentang isu ini. Sebelum saya terus pada Pucah, sila. Laporan yang dihantar oleh Filipina kepada WHO, Anti-Fake News Act of 2015 Filipina boleh untuk menurunkan 143 kenyataan berita palsu berkaitan virus corona dengan pantas. Baik, sidang dewan sekalian, adakah ini keadaan akta anti tidak benar di Filipina? Tidak, sidang dewan sekalian. Sebab apa? Akta ini hanya satu laporan yang dikeluarkan dan WHO sendiri yang tidak pun menggunakan akta anti berita tidak benar itulah sebagai autoriti yang mengesahkan sama ada berita ini benar ataupun tidak tanpa akta anti berita tidak benar yang mereka perjuangkan hari ini. Baik, terus kepada perhujahan di meja pembangkang. Yang pertama telah tunjukkan kepada anda kenapa kita tidak memerlukan akta anti berita tidak benar apabila hari ini kita ada kelemahan-kelemahan akta itu sendiri dalam menyekat penyebaran berita secara terus dan cepat. Maka saya akan menyambungkan
gerak kerja yang pertama. Hujah saya yang kedua akan menunjukkan bagaimana kita telah pun ada akta sedia ada yang proaktif dan juga reaktif untuk menangani isu ini. Contoh, kita ada Akta Komunikasi Multimedia 1998 dan juga Kanun Keseksaan Cendewan sekalian yang proaktif apabila dapat mencegah berita palsu tentang virus corona daripada terus tersebar. Contohnya, dalam Seksyen 233 Akta Suruhanjaya Komunikasi ini tentang seseorang yang menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian ataupun perkhidmatan aplikasi secara sedar dengan memulakan penghantaran komen secara palsu sidang dewan sekalian. Kita lihat bagaimana akta ini digunakan apabila kes di Malaysia PDRF telah membuka 5 kes sidang dewan sekalian di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi ini, di mana 4 akaun Facebook dan juga 1 akaun WhatsApp telah pun dikenakan tindakan di bawah akta ini untuk menyekat berita palsu yang tersebar sidang dewan sekalian. Dan kesannya hari ini, apabila adanya tindakan oleh akta sedia ada, kita masih lagi dapat menyelesaikan apabila rakyat sudah mengurangkan dan tidak lagi menyebarkan berita-berita palsu sidang dewan sekalian. Itu hujah kedua. Hujah ketiga tentang apa alternatif kita pihak berkuasa dalam menangani isu virus corona apabila KKM sendiri telah pun membuka laman web rasmi dan menyebarkan infografik serta senarai berita palsu tentang virus corona ini. Maka, dalam keadaan ada alternatif ini sidang dewan sekalian, rakyat masih lagi akan dapat maklumat yang tepat dan terus tentang virus corona sidang dewan sekalian tanpa pun kita mengenakan hukuman di bawah Akta Anti Berita Tidak Benar. Dan bagaimana hari ini bahagian komunikasi korporat kementerian menggunakan akaun mereka untuk menyebarkan poster tentang maklumat-maklumat virus corona, dan alternatif inilah membuktikan bagaimana kita mempunyai alternatif pihak berkuasa untuk menangani isu virus corona, penyebaran berita palsu dan sebagainya. Maka, saya telah berjaya tunjukkan kepada anda bagaimana hari ini kita tidak memerlukan Akta Anti Berita Tidak Benar disebabkan akta sedia ada dan juga alternatif pihak berkuasa. Maka saya mohon usul ditolak Dewan. Terima kasih kepada Balai Ketua Pembangkang. Kini saya menjemput Menteri Pertahanan untuk mempertahankan usaha. Kalau anda sedar betul, Datuk Syafiqah membawa kepada kita dimensi bagaimana kalau ada akta ini kita tidak boleh untuk menyebarkan maklumat dengan cepat. Kemudian bangkit Datuk yang kedua ini bercerita kepada kita bagaimana akta ini dan akta sekarang sama ciri-cirinya, tidak berbeza ciri-cirinya. Tiba-tiba hujah kedua, akta sekarang berkesan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maksudnya hujah pertama dan hujah kedua kalau betullah sama ciri-ciri akta sekarang dengan akta dulu, tidak boleh untuk dibawakan dalam satu debat yang sama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bercanggah-canggah meja perwakilan kerajaan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, saya kira bila Datuk kedua ini membawa berkenaan dengan isu proaktif, reaktif, akta-akta sekarang yang kami cadangkan ini juga ada perkara tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian. Cuma itu bukan isu dalam Dewan Perdebatan. Isunya adalah apabila kita berhadapan dengan krisis wabak berjangkit ini yang pantas menular, kepantasan penularan ini lebih pantas daripada kepantasan kita mengatasi isu-isu berita palsu, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab itu, cadangan di meja perwakilan kerajaan, kalau dulu tanggungjawabnya adalah kepada entiti ketiga, iaitu Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, lambat prosesnya, kita perlu untuk melalui prosedur mahkamah bagi menurunkan sesuatu berita-berita yang kita katakan palsu. Hari ini, berita-berita itu kita boleh turunkan semudah dengan arahan daripada kementerian, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kami tunjukkan berita ini bukan kita kekal turunkan. Kalau berita ini benar, kita akan kaji, kita akan selidik, kita akan minta justifikasi. Kalau betul, tuan-tuan dan puan sekalian, kita naikkan kembali untuk disiarkan kepada umum. Sebab apakah masalah sekarang? Masalah sekarang kita mudah panik. Masalah sekarang bila orang panik, kelicinan pentadbiran bermasalah. Maka cara untuk kita mengatasi masalah ini adalah dengan cadangan di meja perwakilan kerajaan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, bidasan-bidasan mereka, SKMM sudah ada tuntutan, sudah ada kuasa. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tidak menafikan SKMM ini sudah ada kuasa. Cuma kuasa ini ingin kita pindahkan daripada SKMM
tukar kepada kementerian, tuan-tuan dan puan sekalian. Sebab apa? Sebab hujah ketiga mereka bercerita mengenai kepakaran Kementerian Kesihatan Malaysia menyebarkan infografik, menyebarkan maklumat-maklumat mengenai berita-berita berkenaan dengan coronavirus. Kepakaran inilah yang perlu kita gunakan untuk menghentikan penyebaran berita palsu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dan ini adalah keadaan mereka menyokong keadaan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kemudian mereka bercerita di bawah berita akta tidak benar yang lama sudah ada kuasa untuk menurunkan. Tetapi kalau anda dengar betul-betul cerita mereka, kuasa untuk menurunkan ini adalah kepada penyedia perkhidmatan, bukan kepada Kementerian Kesihatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya perkara ini berbeza dengan cadangan yang kami bawakan ke dalam perdebatan. Saya kira debat-debat mekanisme ini tidak perlulah untuk kita unjurkan ke perdebatan seterusnya, sebab cukuplah berhenti di sini. Saya sudah jawab semuanya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya masuk kepada perkara-perkara lain, silakan. Okey, Datuk, kalau lah hari seorang doktor mengeluarkan artikel cara bendung coronavirus, kena tunggu artikel itu dikaji, diselidik dulu, baru boleh disebarkan kepada Yang masyarakat. berhormat, inilah isu jangan takut dahulu. Sebab bila kita berbincang mengenai artikel-artikel yang dikeluarkan oleh doktor, pandangan-pandangan masyarakat, berita tidak benar tidak pernah untuk menghalang pandangan, tidak pernah untuk menghalang artikel-artikel ini, asalkan berita tersebut ada autoriti dan kajiannya serta data dan statistiknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab isu-isu yang berlaku sekarang, masyarakat menyebarkan tanpa kajian, tanpa data, tanpa statistik, kemudian mencetuskan panik kepada masyarakat umum dan menyebabkan ketidaklancaran perkhidmatan awam. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, isu-isu ini yang kita nak tangani, yang kita nak atasi, yang mereka tidak pernah berbincang. Kedua, dalam perdebatan hari ini, kita tidak berada di pentas yang sama. Sebab apa, tuan-tuan dan puan sekalian? Saat kami bercerita, tekanannya adalah untuk kita menghentikan berita-berita palsu. Mereka bercerita tekanannya adalah untuk kita menyebarkan berita-berita yang benar, tuan-tuan dan puan sekalian. Sedangkan berita-berita yang benar ini sudah sedia ada tersebar. Media-media sudah banyak melaporkan, tetapi orang-orang persendirian, orang-orang tertentu masih lagi cuba untuk menyebarkan berita palsu yang kita tidak boleh untuk bendung dan nafikan. Kedua, saat mereka berbincang, sekarang sudah bagus, sekarang sudah cemerlang, mereka tidak bertemu dengan status quo yang kami bawakan ke dalam perdebatan. Betapa masalah peningkatan penyebaran ini akhirnya menyebabkan isu-isu. Maka di manakah kecemerlangan, kebaikan yang ada pada hari ini kalau mereka nak menilai tentang kecemerlangan hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Hujah pertama, mereka bercerita tentang keadaan tidak ada autoriti yang menentusakan. Katanya palsu atau tidak ini sukar ditentukan. Sebab itulah kita bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Mereka ada individu-individu pakar dalam jawatan kuasa yang boleh menentukan kesahan sesuatu berita yang disebarkan, tuan-tuan dan puan. Kemudian barulah mereka buat keputusan untuk turunkan ataupun tidak laman tersebut, tuan-tuan dan puan sekalian. Kedua, mereka bercerita isu di Thailand. Apabila pada tahun 1998 Thailand Fake News Act telah pun digeserkan, takrifan telah berlaku, isunya terlalu luas, tuan-tuan dan puan sekalian. Ada doktor terbitkan artikel cara penyebaran, tetapi telah diturunkan oleh kerajaan Thailand. Pertama, tahukah anda dalam isu di Thailand ini sebenarnya kita telah kaji dan kita telah analisis semula kenyataan tersebut, kerana kenyataan tersebut tidak dikeluarkan dengan autoriti, data dan statistik yang jelas untuk menyokong cadangan-cadangan dan cara-cara yang disebat dan diterbitkan oleh doktor tersebut. Malah apabila wujudnya justifikasi yang telah pun diberikan oleh doktor melalui email yang telah pun diberikan oleh doktor tersebut kepada Kementerian Kesihatan Malaysia, kita telah pun menaikkan semula posting ini kerana berita ini tidak dianggap palsu, tuan-tuan dan puan sekalian. Dan sebenarnya posting ini ada ataupun tidak memberi impak kepada masyarakat, sebab kerajaan pada ketika itu sudah pun menularkan berita yang lebih penting berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan dan puan sekalian. Kemudian mereka bercerita undang-undang sekarang bermasalah sebab akta berjaya, sebab sekarang akta sudah proaktif, tuan-tuan dan puan sekalian. Kalau akta sudah proaktif, kenapa ada masalah-masalah yang kami bawakan ke dalam perdebatan hari ini, tuan-tuan dan puan sekalian? Ketiga, kata mereka cadangannya adalah kita kekal dengan status quo semasa, kita kekal dengan mekanisme sedia ada, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya kecewa sebab tak kala Datuk Zulaikha bangkit menceritakan kepada kita peningkatan tekanan yang kita terima akibat daripada berita tidak benar ini, menggambarkan sekarang mekanisme cadangannya memang kita bermasalah, tuan-tuan dan puan sekalian. Tetapi
cadangan yang kita nak debatkan hari ini adalah berkenaan cadangan akta anti berita tidak benar yang kami bawa ke gelar perdebatan. Benar atau tidak mereka analisis mekanisme memberikan kuasa kepada kementerian, mekanisme hukuman-hukuman yang kami bawa ke gelar perdebatan dalam hujah mereka? Tidak ada, tuan-tuan dan puan sekalian. Saya mohon agar usul hari ini diterima. Assalamualaikum. Seterusnya saya menjemput pembangkang pertama untuk membahaskan isu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, pegangan di meja perwakilan pembangkang pada hari ini, virus corona, kita sebenarnya tidak perlukan akta anti berita tidak benar, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Bagaimana pembuktian kami di meja perwakilan pembangkang pada hari ini? Kami tunjukkan analisis ketidakperluan dalam situasi semasa pada hari ini terhadap akta anti berita tidak benar kerana isu coronavirus ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah pertama, kami buktikan kepada anda bagaimana kelemahan dalam cakupan definisi berita palsu pada hari ini akhirnya menyebabkan ketersampaian berita kepada rakyat ini akan menjadi lambat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah kedua, bagaimana akta sedia ada ini sudah pun berfungsi dan juga proaktif dan reaktif untuk menangani isu. Dan hujah ketiga, apa alternatif pihak berkuasa dalam menangani isu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu, dalam berbicara soal virus corona dan juga berita palsu pada hari ini, anda tidak boleh menuntut kesempurnaan di dalam Dewan Perdebatan. Ada sahaja berita palsu, ada sahaja masalah. Inilah gambaran mekanisme sebelum ini tidak berjaya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tidak boleh begitu. Sepatutnya apa yang kita perlu analisis di dalam Dewan Perdebatan adalah bagaimana dengan akta sedia ada, dengan alternatif sekarang boleh menjawab kepada masalah ataupun tidak, sehingga anda perlukan akta anti berita tidak benar ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Perkara ini yang melompat-lompat di meja perwakilan kerajaan sebentar tadi. Baiklah, kes di meja perwakilan kerajaan pada hari ini. Pertama, model yang mereka tampilkan di dalam Dewan Perdebatan untuk akta anti berita tidak benar yang baharu ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, iaitu arahan kementerian yang diperlukan. Kedua, bersifat prosiding pantas. Dan yang ketiga, hukuman kemasyarakatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk pengetahuan anda, ketiga-tiga perkara ini tidak pernah mengubah bentuk cakupan definisi terhadap berita palsu itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kerana apa? Berita palsu ini tetaplah yang diperjuangkan oleh mereka adalah apa-apa berita, maklumat, data atau laporan yang sebahagiannya palsu atau keseluruhannya palsu ataupun bentuk-bentuk lain yang menggambarkan perkataan ataupun idea, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maksudnya, sebarang pendapat, sebarang idea pada hari ini yang ingin dikemukakan, tak kiralah oleh golongan intelektual dan sebagainya, anda perlu untuk turunkan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana ia bersifat palsu di meja perwakilan kerajaan. Sebab itulah pada hari ini, apa yang mereka ingin ubah dalam model baharu mereka bukanlah tentang kandungan. Mereka hanya mengubah prosedur semata-mata. Bagaimana akta anti berita tidak benar ini ingin dijalankan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pun begitu, kalau betul lah mereka ingin menjalankan dan mengangkat prosedur ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa pembuktian mereka? Mereka katakan pada hari ini, sebelum sesuatu berita itu ingin dinaikkan, kita memerlukan klarifikasi daripada pihak berkuasa. Kita perlukan siasatan terlebih dahulu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maknanya, dalam keadaan ini, anda sedang melambatkan proses penyampaian berita kepada masyarakat. Sedangkan masyarakat juga perlu untuk tahu berita-berita yang bersifat ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itulah pada hari ini, ia bercanggah dengan pencirian anda yang boleh memantaskan penyampaian berita. Dan anda juga sekarang ini ingin menjatuhkan hukuman kemasyarakatan kepada mereka yang bersalah. Maksudnya pada hari ini, perlu atau tidak untuk anda menjalani prosiding mahkamah seperti akta-akta sebelum ini. Perlu sahaja, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi, apa eksklusifnya akta anda pada hari ini untuk menjawab kepada masalah virus corona pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Isu kedua, hari ini mereka bercerita soal isu panik umum kepada masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi, apa yang dibuka oleh Datuk Zulaikha di dalam Dewan Perdebatan pada hari ini adalah pandemik isu di mana rakyat takut untuk dijangkiti, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya pelik, adakah pada hari ini rakyat takut untuk dijangkiti? Ubatnya adalah akta ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Berita palsu. Soal
Halnya sekarang, kalau anda perkenalkan akta ini, anda melambatkan proses rakyat untuk mengetahui berita. Panik umum boleh terjadi ataupun tidak. Saya katakan boleh sahaja tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sekalian. Makna kata, dalam pembentangan kes anda sendiri, anda bercanggah dengan isu anda untuk mengangkat isu panik umum di dalam Dewan Perdebatan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebelum saya bidas hujah, Hujah ketiga anda, rakyat boleh je tahu daripada infografik Kementerian Kesihatan dan sebagainya. Apa maksud rakyat tidak tahu hari ini Kementerian rakyat- Kesihatan tak bekerja? rakyat boleh sahaja tahu. Kenapa anda nak perkenalkan lagi atas hujah pertama mereka untuk mengelakkan panik umum. Technicality, dalam hujah 1 minit ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, anda ambil satu isu, terus anda ingin simpulkan bahawa inilah keadaan panik umum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam isu kematian Nur Izzah Izzati yang umur 20 tahun ini, apa kejadian panik umum yang berlaku tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Tidak pernah untuk anda tunjukkan di dalam Dewan Perdebatan. Pun begitu, saya boleh sahaja untuk tunjukkan kepada anda dalam isu kematian Nur Izzah Izzati ini sendiri. Untuk pengetahuan anda, pihak KPJ sendiri telah melakukan penafian melalui atas talian, melalui blog mereka sendiri bahawa beliau ini meninggal bukan disebabkan oleh virus corona tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang menunjukkan pada hari ini bagaimana dengan tindakan sedia ada alternatif daripada pihak berkuasa ingin menyebarkan maklumat-maklumat yang betul. Kita tidak memerlukan pun ke arah akta anti berita tidak benar ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menunjukkan sebenarnya mengelakkan panik umum ini tidak pun diangkat dalam penghujahan mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kerana di akhirnya rumusan hujah ini kita tidak pernah tahu apa panik umum yang akan berlaku dan juga bagaimana alternatif sedia ada pada hari ini tidak dapat untuk menjawab kepada isu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Hujah kedua lagilah bermasalah apabila bercerita soal melicitkan urusan pentadbiran, di mana kata mereka urusan kerajaan akan terganggu kerana kerajaan ini terpaksa untuk mengkuarantinkan pesakit, merawat pesakit, di masa yang sama menjawab kepada berita-berita tidak benar. Saya nak tanyakan kepada anda, orang yang merawat pesakit dengan orang yang menguruskan berita-berita palsu ini orang yang sama ke tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Palsu. Kementerian Kesihatan yang menguruskan perawatan pesakit. Bagaimana kelicinan pengurusan pentadbiran boleh terganggu dengan penyebaran berita palsu pula tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pun begitu, kalau mereka nak mengangkat tentang fakta Hospital Sultanah Zahirah yang bercerita soal 5 orang Cina dari Wuhan ini, saya boleh saja untuk tunjukkan kepada anda, tahukah anda pesalah-pesalah yang menyebarkan berita palsu ini telah pun didakwa di bawah Seksyen 505B Kanun Kesesaan, di mana telah membawa kepada hukuman penjara 2 tahun dan denda RM5,000 Malaysia tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang menunjukkan dengan akta kanun keseksaan sedia ada sudah pun dapat untuk kita menangani penyebaran berita palsu ini tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menunjukkan kita tidak perlukan ke arah akta anti berita tidak benar ini. Hujah ketiga meminimumkan penyebaran, tetapi dalam hujah ini yang dibuktikan kerajaan Hubei akan lumpuh sistem mereka tuan-tuan dan puan-puan sekalian dengan penyebaran berita palsu ini. Yang berhormat, apa kaitan kelicinan pentadbiran yang diceritakan dalam hujah ini dan apa kaitan penyebaran yang dapat diminimumkan tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Sebab itu rangkuman dalam hujah mereka hari ini, mereka sebenarnya tidak pernah menunjukkan apakah kelemahan dalam sistem sedia ada pada hari ini sehingga kita sebenarnya perlukan akta anti berita tidak benar tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya mohon usaha terus ditolak Dewan. Assalamualaikum. Pada pembangkang pertama, ini seminit akan diberikan kepada maaf. Okey. Pihak pembangkang dipersilakan untuk memberi pembulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua serta warga Dewan yang sudi bersidang sehingga akhir persidangan. Baiklah Tuan Yang di-Pertua Dewan, usul kita hari ini berbicara soal virus corona. Kita sebenarnya perlukan akta anti berita tidak benar Tuan Yang di-Pertua. Penjelasan mudah dalam Dewan Perdebatan berkenaan dengan isu virus corona ini Tuan Yang di-Pertua. Apa yang masyarakat kita inginkan hari ini? Pertama adalah maklumat yang disampaikan secara tepat dan juga secara cepat dan juga terus Tuan Yang di-Pertua, kerana kita bersetuju virus ini mendatangkan panik umum kepada
masyarakat dan membawa kepada masyarakat Tuan Yang di-Pertua. Kedua, kita ingin pada masa yang sama, kita ingin membendung berita-berita palsu yang disebarkan dalam isu virus corona ini Tuan Yang di-Pertua. Persoalannya, kerajaan ataupun pembangkang yang dapat membuktikan perkara ini Tuan Yang di-Pertua. Saya katakan pembangkang. Sebab apa? Pertama, kami tunjukkan kepada anda semua bagaimana dengan cadangan di perwakilan kerajaan hari ini Tuan Yang di-Pertua, cadangan mereka menyekat penyebaran berkenaan berita-berita serta juga maklumat yang ada kaitan dengan coronavirus yang tidak berautoriti Tuan Yang di-Pertua. Keadaan ini akan lebih menimbulkan panik umum. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh memberikan mana-mana individu yang berautoriti, orang-orang yang berilmiah untuk mengeluarkan sebarang keterangan bagaimana untuk kita menghadapi perkara ini Tuan Yang di-Pertua Dewan. Sedangkan inilah yang diinginkan dalam masyarakat dalam keadaan kita menghadapi perkara ini Tuan Yang di-Pertua. Rentetan daripada itu, kami tidak tinggalkan anda sepi. Kami juga tunjukkan kepada anda ada juga berita-berita palsu yang disebarkan. Kita tidak nafikan perkara ini, tetapi dalam akta sedia ada yang lebih bersifat proaktif dan juga reaktif ini Tuan Yang di-Pertua, kita telah dapat pun membendung perkara ini warga dewan sekalian, seperti akta SKMM, kanun keseksaan dan sebagainya. Lagi baik kami berikan kepada anda untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang tepat. Kita juga ada alternatif daripada pihak berkuasa. Berbeza dengan perwakilan kerajaan yang saya kira, pertama, cadangan mereka ini bersifat longgar dan juga samar Tuan Yang di-Pertua, menyebabkan hari ini kita tidak dapat untuk menyebarkan maklumat kerana maklumat ini boleh berbentuk sama ada maklumat berita palsu ataupun boleh juga berbentuk maklumat-maklumat cara-cara untuk membendung coronavirus. Bila kita merangkumkan kesemua maklumat ini adalah berita yang tidak berautoriti, inilah keadaan menghalang penyebaran maklumat yang dapat sebenarnya membendung panik umum yang ingin diselesaikan di perwakilan kerajaan. Kedua, masalah mereka hari ini Tuan Yang di-Pertua, apabila alternatif yang dikatakan lebih cepat ini yang dicadangkan di perwakilan kerajaan sebenarnya lebih melambatkan sesuatu proses untuk kita lakukan perkara ini. Sebab apa? Kita perlu melalui arahan daripada kementerian terlebih dahulu, mendapatkan kelulusan, barulah boleh untuk menyebarkan sebarang berita Tuan Yang di-Pertua. Adakah keadaan ini mampu selesaikan panik umum? Saya kira tidak Tuan Yang di-Pertua. Dan akhirnya janji mereka yang ketiga untuk menceritakan soal melicinkan pengurusan awam warga dewan sekalian. Pernah anda dengar bagaimana cadangan mereka ini Tuan Yang di-Pertua bila kita laksanakan akta anti berita tidak benar dalam negara kita, akhirnya pengurusan kerajaan dapat dilancarkan dengan baik. Sebab apa? Sebab berita-berita palsu ini telah pun dapat dihapuskan. Sedangkan cadangan mereka ini Tuan Yang di-Pertua, mereka tidak pernah bawa modal relatif dalam Dewan Perdebatan untuk membuktikan akta ini dapat untuk membasmi berita-berita palsu ini Tuan Yang di-Pertua, dan akhirnya kerajaan kita dapat melicinkan pengurusan mereka. Rangkuman di perwakilan kerajaan hari ini, pertama, dalam pembuktian mereka tidak pernah bawakan kepada kita modal relatif untuk cadangan baru ini. Kedua, mereka tidak pernah menjawab matlamat mereka untuk melicinkan pengurusan dan juga mengelakkan panik umum. Dan ketiga, mereka juga tidak dapat untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat berkenaan isu coronavirus ini, sedangkan itu matlamat asal mereka yang dibangunkan oleh Perdana Menteri. Sayang seribu kali sayang, perjuangan mereka ibarat golok kayu ditetap tak makan, dijual tak laku. Maka saya mohon untuk terus membangkang. Terima kasih pihak pembangkang. Kini saya menjemput pihak kerajaan untuk memberi pertolongan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di saat saya berdiri sebentar tadi, saya berkongsi satu kerisauan yang sama, iaitu bagaimana penyebaran berita palsu yang semakin parah di Malaysia. Namun hujah pertama bercerita soal bagaimana berita benar pula yang tidak boleh untuk disebarkan. Mana pembuktian bahawa berita palsu ini boleh untuk kita hentikan tidak pernah diceritakan oleh sahabat Ketua Pembangkang. Pertama sekali, pernyataan sahabat Ketua Pembangkang pada hari ini soal menjawab terus kepada kes adalah apabila hari ini ada doktor-doktor yang dinafikan haknya untuk bersuara dan memberikan pendapat. Di saat hujah ketiga menyatakan kita ada autoriti yang paling baik, iaitu Kementerian
berkuasa progresif memaparkan infografik tentang update-update ataupun fakta-fakta terkini berkaitan dengan virus corona. Di saat ini, adakah kita terdesak untuk mendengar pendapat-pendapat doktor ini? Sebab itulah, di saat ini, setiap doktor-doktor perlu berhati-hati dalam penyebaran pendapat mereka. Perlu disertai dengan autoriti, dengan kajian, data dan statistik. Jadi tuan-tuan, kalau kerisauan di perwakilan mereka adalah ini berita yang pantas, kita sudah ada Kementerian Kesihatan Malaysia. Tetapi kalau kerisauan mereka adalah untuk tidak menyebarkan berita palsu, inilah mekanismenya supaya semua pihak boleh untuk berhati-hati. Terbatal hujah pertama. Hujah kedua bercerita bagaimana SKMM pada hari inilah yang menjadi individu yang akan mengarahkan untuk berita palsu itu diturunkan warga dewan sekalian. Hal ini dilihat di perwakilan kerajaan sebagai satu perkara yang memakan masa. Sebab itu, dalam hujah pertama di perwakilan kerajaan, kami menjawab terus bagaimana perkara ini boleh untuk menjadi pantas yang akhirnya dengan arahan daripada kementerian-kementerian yang lebih pakar untuk menurunkan berita-berita palsu berkenaan warga dewan sekalian. Dan ketika jelahan kepada Datuk yang kedua berkaitan bagaimana sebanyak 114 kenyataan telah pun berjaya diturunkan melalui model yang sama telah pun ditolak tepi oleh menteri kedua ini, yang menunjukkan mereka tidak pernah menafikan pun keberjayaan kita dalam menyekat penyebaran berita palsu. Maksudnya tepatlah warga dewan sekalian, dan inilah kesan mekanisme di perwakilan kerajaan berbeza dengan perwakilan pembangkang. Yang ketiga, pada hari ini saya cukup takut apabila sahabat yang ketiga sibuk bergelak ketawa dengan kita. Kononnya pada hari ini tiada perincian yang rinci di perwakilan kerajaan warga dewan sekalian, di saat sahabat yang ketiga juga tidak menjawab bagaimana perkara ini boleh meminimumkan isu berkaitan dengan berita palsu. Akhirnya, fakta-fakta berkenaan dengan isu pesakit yang dirawat di KPJ Seremban tidak pernah dinafikan telah pun tular dan menyebabkan panik umum. Fakta berkaitan dengan Izzah ini hanya dinafikan oleh kenyataan tetapi masih lagi dipercayai oleh rakyat Malaysia. Dan fakta berkaitan dengan bagaimana apabila China menggunakan akta anti berita tidak benar ini di negara mereka boleh untuk memanggil semula rakyat kembali dan mendapatkan rawatan dan memudahkan di China untuk mengatasi pengurusan dan melincirkan pentadbiran kaki tangan mereka, warga dewan sekalian. Yang akhirnya rumusan dalam perdebatan pada hari ini, mereka masih lagi tidak menjawab bagaimana dengan kepantasan ini boleh untuk mendatangkan kesan yang terbaik agar kita boleh untuk menyekat penyebaran berita palsu yang semakin parah di Malaysia, warga dewan sekalian. Anda sebarlah, anda ceritalah berkenaan berita-berita yang benar. Tiada siapa yang akan sekat, tiada siapa yang akan marah selagi mana anda tahu menjustifikasikan. Percayalah, satu kata-kata yang dilontarkan oleh anda tanpa autoriti boleh mengakibatkan satu polemik yang lebih dahsyat buat masyarakat. Mohon untuk terus membangkang. Bercadang. Terima kasih. Dengan itu, berakhirlah sesi perbahasan usul kita pada hari ini. Saya kini mengarahkan Dewan